antara muhasabah rasuah dan FDI. Indeks Persepsi Rasuah CPI Malaysia bagi tahun 2020 merudum jatuh ke tangga 57 daripada 180 negara berbanding tangga 51 pada 2019. Mengulas mengenainya, Ahli Majlis Pimpinan Pusat Parti Amanah Negara, Amanah, Muhammad Faiz Fadil berkata, pelaburan langsung asing FDI dan keutuhan ekonomi sesebuah negara bergantung kepada tadbir urus baik kerajaannya. Jika sesebuah negara itu korup, mereka takut untuk datang melabur kerana akan menjejaskan aliran modal mereka, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Beliau berpendapat jika korupsi terlalu teruk, peluang pekerjaan dan perniagaan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS akan terjejas. Di samping itu, jurang kemiskinan semakin besar kerana banyak ketirisan yang berlaku menyebabkan yang kaya menjadi semakin kaya, katanya. Beliau berkata kemerosotan CPI tahun 2020 disumbangkan sepenuhnya oleh Perikatan Nasional kerana selama mereka mentadbir selama 10 bulan, banyak kes rasuah melibatkan bekas menteri dilepaskan. Pakatan Harapan kata Faiz telah berjaya memulihkan kedudukan negara sepanjang 22 bulan mentadbir negara. Sikap tidak integriti Perikatan Nasional untuk mengekalkan kuasa dengan berpaksikan scheme of things dengan melantik pimpinan UMNO dan PAS dalam jawatan Kabinet Besar tanpa fungsi dan syarikat berkaitan kerajaan GLC menyumbang kepada kemerosotan CPI Malaysia, tegasnya. Berbeza sungguh kenyataan Faiz dengan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang. Jangan saling salah menyalahkan apabila bercakap mengenai penyakit rasuah. Laksana kanak-kanak yang mendendangkan lagu bangau-bangau, berpusing-pusing dan tidak mahu muhasabah diri sendiri. Katanya dalam rencana bertajuk Muhasabah Tangani Rasuah di Harakah Daily bertarikh 2 Februari 2021. Berselang-seli dengan ayat Al-Quran dan hadis, Hadi berkata rasuah adalah satu dosa besar dan Islam mengambil pendekatan menanganinya secara holistik dan melibatkan semua pihak bermula daripada individu, masyarakat dan negara, bukannya secara cebisan sahaja. Ujar Hadi, pembahagian kewajipan menangani rasuah terbahagi kepada fardu ain dan fardu kifayah. Setiap satu itu saling berkaitan, laksana mata rantai yang tidak putus dan diikat dengan Islam yang sempurna berlandaskan akidah, syariah, akhlak dan nizam iaitu sistem. Kegagalan menangani rasuah kerana mata rantai itu diputuskan oleh konsep sekulerisme barat yang memutuskan setiap urusan kehidupan manusia dengan agama, tegas Hadi. Beliau juga cuba menjustifikasi sumbangan yang disebutkan bukan untuk tujuan peribadi. Takrif rasuah juga hendaklah dikaji dari sudut pandangan Islam yang sebenar dengan tidak meletakkan makna rasuah sekiranya sumbangan kepada pihak yang sebenarnya memang memerlukan bantuan dan sumbangan. Golongan yang menerima sumbangan sama ada individu atau masyarakat umum bukan untuk tujuan peribadi dan kalangan tertentu saja, ujarnya. Ingat lagi ke anda tindakan pengerusi kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB Datuk Ramli Musa yang didakwa membayar 1.4 juta ringgit kepada editor Sarawak Report Claire Recastle Brown bagi pihak Hadi. Kelakarnya apabila kantoi Rio Rendah Parah Walaun mendakwa Ramli Musa kawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maknanya, mereka meletakkan kesalahan itu kepada Anwar Ibrahim yang tiada kaitan langsung dengan dakwaan Sarawak Report bahawa pimpinan PAS menerima 90 juta ringgit dari UMNO yang terkait dengan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. Dakwaan itu ditulis dalam rencana Sarawak Report yang diterbitkan pada 6 Ogos 2016 bertajuk As Najib Denies All Over 1MDB, Let's Not Forget His Many Other Criminal Connection Comment. Untuk rekod, Ramli Musa kemudian disiasat oleh pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang sehingga kini senyap sunyi tanpa berita. Adakah tindakan itu hasil bermuhasabah dalam menangani rasuah dan berlandaskan akidah syariah, akhlak dan nizam? Pemimpin amanah berhujah tentang kesan rasuah kepada ekonomi negara dan FDI. Pemimpin PAS pula mahu kita bermuhasabah, menyalahkan sekulerisme dan meletakkan bantuan atau sumbangan asal bukan untuk tujuan peribadi sebagai bukan rasuah. Apa bezanya rencana Hadi yang terbelit-belit itu dengan lagu bangau-bangau? Lihatlah carta senarai CPI dengan teliti. Adakah negara barat yang kafir dan mengamalkan sekulerisme itu berada di bawah Malaysia?
Kita tidak menyeru untuk mendukung sekulerisme. Kita cuma menyeru berhentilah berbohong atas nama agama jika tidak mahu diperlekehkan oleh golongan sekularis.